وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa masjid yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla merahmati majlis pertemuan kita, Allah memberkati perhimpunan kita, Allah mengikhlaskan niat saya dan niat kita semua. Dan kita pohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah menjadikan keberadaan kita di dalam majlis ini suatu amalan soleh yang dapat memberatkan timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk memberikan kejayaan dan keselamatan kepada kita pada hari akhirat yang kekal abadi nanti. Allahumma amin. Hadirin semua, insya-Allah Ta'ala pertemuan kita pada malam ini sebenarnya adalah menyambung daripada pertemuan kita pada hari Isnin yang 2 kali yang lalu. Tok Razali sihat? Isnin yang pertama sekali, iaitu kita cerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Tetapi sayangnya waktu itu masuk je Isyak, kita berhenti dekat Isra, habis Isra sahaja. Maka tergantung dekat Mi'raj. Istilahnya macam makan dah banyak, patin masak tempoyak, asam pedas, ikan merah, airnya tak ada. Jadi Haji Razak telefon saya, dia kata Ustaz minta sambung habiskan bagi Mi'raj itu selesai. Macam mana pun biar Mi'raj selesai, tak payah buat lagi sekali yang ketiga pula nanti. Hadirin yang saya kasih sekalian, maka pada malam ini adalah sambungan perbincangan kita daripada peristiwa Isra yang tertunda dan tertangguh dalam kisah yang lalu. Jadi insya-Allah Ta'ala pada malam ini saya akan cuba menyambung daripada kisah Mi'raj Nabi SAW yang direkodkan daripada banyak kitab dan sumber. Sama ada yang ada di tangan saya ini daripada ulama hadis yang terkenal, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, ataupun apa yang telah saya baca daripada kitab Muntakhab Al-Anwar Al-Bahiyah oleh As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Maka daripada sumber-sumber ini kita cuba meneliti perjalanan Nabi yang penuh dengan keistimewaan. Kalau tuan-tuan buka di dalam Al-Quran, ayat yang pertama daripada suratul Isra, Allah menceritakan kisah perjalanan ini memiliki ibrah dan pelajaran yang besar. Allah Ta'ala menyebut di dalam ayat pertama suratul Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Tengok, linuriyahu, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan itu bermula daripada Masjidil Haram dan perjalanan malam itu singgah ke Masjidil Aqsa. Allah sebut sebabnya perjalanan itu berlaku linuriyahu, untuk kami lihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kami lihatkan, iaitu dalam perjalanan ini Allah nak tunjukkan kepada Nabi beberapa tanda-tanda keagungan kebesaran, beberapa kisah-kisah
visual-visual yang dibicarakan dan diperlihatkan kepada Nabi SAW daripada pelbagai bentuk. Antaranya diperlihatkan tentang golongan yang memecahkan kepalanya. Nabi diperlihatkan. Lalu ditanya kepada Jibril, siapakah ini? Jibril menjawab, inilah orang yang memberatkan tubuhnya daripada melaksanakan solat fardu. Dilihat lagi seorang yang memberatkan belakangnya dengan kayu yang berat, letak kat belakang, pikul. Tak kuat dah, ambil lagi, letak lagi kat belakang, pikul. Dah tak kuat dah, ambil lagi, letak kat belakang, pikul. Ditanya kepada Jibril, siapakah ini? Inilah orang yang baginya amanah dan tanggungjawab yang banyak, tetapi dia terus mengambil tugasan dan amanah serta tanggungjawab lagi, sedangkan yang ada tidak mampu dilaksanakan. Begitulah seterusnya diperjalankan lagi, melihat segolongan orang yang tenggelam dan berenang di dalam lautan darah dan nanah. Ditanya kepada Jibril, Jibril alaihissalam menjawab, inilah orang yang memakan riba. Begitulah seterusnya tuan-tuan, diperlihatkan dan diperlihatkan dan diperlihatkan sampailah kepada Masjidil Aqsa. Nabi dibawa lalu ke satu tempat yang harum lagi wangi. Sebelum sampai Masjidil Aqsa, lalu Nabi bau satu haruman yang sangat wangi dan ditanya kepada Jibril, dari mana datangnya wangian ini? Lalu diceritakan, inilah tanah perkuburan yang ditanam di dalamnya Masyitah dan juga anak-anaknya. Siapa itu Masyitah, tuan-tuan? Tukang sikat rambut di dalam istana Fir'aun, yang mana ketika sikatnya terjatuh dan dia menyebut nama Allah, lalu orang di dalam istana mengatakan, kamu ada Tuhan selain Fir'aun ke? Ada Tuhan lain selain Fir'aun? Dia kata, ya, Tuhan aku dan Tuhan kau adalah Allah. Bawa kepada Fir'aun, kamu ada Tuhan selain daripada aku? Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Lalu beliau dikenakan hukuman. Hukumannya adalah beliau dibunuh dan anak-anaknya juga turut dibunuh. Masyitah dimasukkan ke dalam kawah api yang sangat panas, sehingga dimasukkan anaknya yang pertama yang besar, disusuli anaknya yang lain, disusuli anaknya yang lain. Tetapi Masyitah sempat berkata, sebagai satu ihsan daripada kamu, boleh tak nak minta sesuatu? Apa dia? Iaitu kalau nanti kami semua dah mati, tolonglah kuburkan kami semua di satu tempat. Tu je mintanya. Baik juga Fir'aun itu kadang-kadang. Yang tu dia terima, tuan-tuan. Okay? Dia terima yang itu. Dia kata apa? Boleh. Setelah mati atau terbakar semua mereka, lalu dikebumikan mereka itu di satu tempat. Keluarnya bauan wangi inilah, dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah membawa riwayat ini menceritakan itu datangnya daripada kubur Masyitah. Begitulah Nabi terus dibawa ke suatu tempat yang namanya Baitul Lahmin, atau di dalam bahasa Inggerisnya Bethlehem, disebutkan dalam mapnya, tuan-tuan, iaitu di Palestin, untuk melihat ataupun dibawa ke tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan sampailah Nabi di Masjidil Aqsa. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah solat bersama dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam yang lain. Bagaimana nabi-nabi ni semuanya ada? Maka para ulama mengatakan Allah menghadirkan roh-roh semua para nabi. Tuan-tuan tahu kan ada nabi yang meninggal di sana, ada yang di sana. Allah menghadirkan semua roh para nabi, semua roh para nabi. Tuan-tuan ingat, roh dan jasad ni tak sama. Hakikat manusia itu roh. Jasad boleh hancur, boleh padam, boleh mati, boleh ada, boleh sihat. Roh kekal, itulah roh. Dan inilah yang nanti akan bersilih ganti ke negeri akhirat. Kita dipakaikan balik tubuh, begitulah adanya syurga, neraka dan sebagainya. Tambah. Lalu dihadirkan semua roh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi pun masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Lalu Jibril alaihissalam membawa Nabi pergi ke depan sekali, dan Nabi mengimamkan salat. Solat pada waktu itu adalah solat pada syariat sebelum tu. Okey, 2 rakaat solat. Nabi mengimamkan solat, dan yang menjadi makmumnya adalah semua para nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, sampai semuanya sekali. Sedangkan pada waktu itu, orang yang duduk, nabi yang ada di Palestin asalnya menjadi makmum. Tapi Nabi Muhammad SAW yang datang daripada Mekah menjadi imam.
Maka ulama-ulama Islam mengatakan inilah simbolik bahawa Nabi SAW adalah Nabi dan Rasul yang terafdal daripada segalanya. Kerana kita belajar dalam fiqh Islam, kalau kita jemaah macam ni, siapa paling layak jadi imam selain imam gaji? Kalau imam gaji dia kena di depan, tuan-tuan. Kalau tak gajinya kena bagi orang lain. Okay. Imam gaji adalah yang paling utama. Dipanggil imam ratib. Imam ratib paling utama. Andai tak ada imam ratib, siapa yang paling utama? Nabi letakkan orang yang paling baik bacaannya. Tengok. Kemudian orang yang paling pandai hukum fiqh. Kemudian sampailah kepada yang dah kahwin banding yang belum kahwin. Jadi menunjukkan apa? Yang terbaik mesti jadi imam. Kan begitu, tuan-tuan? Maka saat berada di Masjidil Aqsa, baginda dipilih menjadi imam. Ini menjadi satu simbolik bahawa para Nabi alaihimussalatu wassalam mengetahui akan kedudukan Nabi yang mulia dan agung ini sebagai afdalul khalqi, sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mereka memberikan takwilan dan ta'liqan bahawa Nabi menjadi imam di Masjidil Aqsa sebagai suatu penyerahan baton ataupun penyerahan mandat bahawa tugasan menjaga Masjidil Aqsa dipundakkan ke atas Nabi dan umatnya untuk menjaganya. Maka Masjidil Aqsa yang berada di dalam jajahan Yahudi, tuan-tuan, pada saat ini masih terjajah dan tidak merdeka. Maka umat-umat inilah yang berusaha dan berjihad melakukan sesuatu supaya Masjidil Aqsa kembali terbebas. Zaman dulu tidak seperti itu. Sampai kepada zaman Nabi, Nabi pun memberikan sebuah hadis. Kata Nabi, kalau kamu mampu sampai. Kalau tak sampai, sampaikan minyak-minyak untuk menyinari lampu-lampu di Masjidil Aqsa. Itu hadis Nabi. Maknanya hubungan umat Islam dan hubungan Masjidil Aqsa tidak boleh terputus. Dah, sudah selesai. Habis selesai itu, berlakulah peristiwa Mi'raj. Ini baru masuk tajuk. Syukurlah. Saya pun tak boleh berhenti lewat-lewat, tuan-tuan. Sebab saya ada kelas online. Mi'raj Nabi SAW bermula daripada Masjidil Aqsa. Maka dibincangkan kenapa Nabi naik ikut Masjidil Aqsa. Kenapa tak naik dekat Masjidil Haram, terus naik ke atas. Bapak faham je? Kenapa tak Masjidil Haram terus dibawa, tetapi dimulakan daripada Masjidil Aqsa? Maka kata guru kami Fadilatul Syekh Usamah Sa'idan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahawa kerana pintu bagi langit itu tegak dan tepat berada di atas Masjidil Aqsa. Tuan-tuan faham macam ni? Tuan-tuan kena ingat, langit ni bukan macam yang kita tengok tu, ada biru tu. Itu belum lagi apa-apa lagi, tuan-tuan. Itu tak ada cerita lagi tu. Itu bukan langit. Langit ni dia material. Macam ni, material. Allah sebut dalam Quran, saqfan mahfudha, atap yang terpelihara. Maknanya atas kita ni, kalau betul-betul sampai ke langit, dia ada atap, tutup, melingkari bumi. Faham tak? Ni bulat bumi, atasnya tutup penuh. Itu baru langit pertama. Langit yang kedua, tutup lagi. Langit ketiga, tutup lagi. Keempat, tutup lagi. Seolah-olah kita ni, tuan-tuan, bumi ni adalah terkepung dalam 7 lapisan langit. Yang langit tu material. Faham tak? Apa material dia? Kalau kitab-kitab Jawi lama disebutlah, tuan-tuan. Ada yang kata emas. Langit yang kedua besi. Langit ketiga apa dan apa. Yang tu tuan-tuan buka lah. Tapi tak apalah, itu bukan yang pentingnya. Kalau emas pun tuan-tuan tak boleh pergi curi, tuan-tuan. Pasal apa? Tak ada siapa pernah sampai ke sana di kalangan kita, tuan-tuan. Baik. Hadirin semua. Langit pertama maknanya apa? Dia satu tutupan. Tak boleh lepas. Tetapi kalau nak lepas pergi langit itu, mesti masuk melalui pintu. Okey, tuan-tuan baca dalam Quran Allah sebut, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Kan? Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan dibuka langit itu adanya pintu-pintu. Tengok, langit ada pintu. Maka di mana pintu itu? Kata ulama-ulama yang mengkaji, tepat di atas Masjidil Aqsa. Maka sebab itu Mi'raj Nabi daripada Masjidil Aqsa naik. Tuan-tuan, jadi pintunya di situ. Lalu Nabi SAW dan Jibril alaihi salam naik, tuan-tuan. Dan tuan-tuan kena ingat, langit pertama ni, tuan-tuan, setakat kita manusia ni tak ada pernah siapa yang sampai lagi.
Neil Armstrong pun tak pernah sampai lagi, tuan-tuan. Okey, siapa pun, tuan-tuan. Okey, NASA pun tak pernah sampai lagi. Dia cuma sampai bulan mungkin sampai planet apa lepas bumi? Tarik zura bumi, Marikh, mungkin Marikh, tuan-tuan. Tetapi dia tak akan pernah sampai menjangkaui langit hatta yang pertama. Kalau yang pertama pun manusia tak boleh sampai, jangan cerita apa ada kat mahdi ketiga. Jangan tanya apa yang ada keempat. Jangan tanya apa yang ada kelima, keenam, ketujuh. Apa di atasnya, itu bukan dalam akal kita. Yang pertama pun tak capai akal kita. Tuan-tuan, ini tanda kebesaran Allah. Sebab tu Allah sebut untuk kami pamerkan kebesaran kami, tanda-tanda kehebatan kami. Dan tuan-tuan, ada ulama lain pula menyebutkan, malam tadi saya dengar rakaman daripada Syekh Muhammad Abdul Ba'is Al-Kittani hafizahullah ta'ala, salah seorang daripada guru-guru kita yang mengajarkan hadis ketika di Mesir. Beliau menyebut, kalau kita amati surah ini, pangkal dan hujung dia ada banyak persamaan. Faham kan? Tuan-tuan baca surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun kan? Berjaya orang beriman. Cuba tengok ayat hujung sekali. Allah tidak berikan kejayaan kepada orang kafir. Awal berjaya orang beriman, hujung tak berjaya orang kafir. Dia ada dia punya keserasian. Tengok. Cuba buka surah Al-Kahfi contohnya. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab, terus sampai kepada orang-orang Nasara mengatakan Nabi Allah memiliki anak. Hujung ayat itu sebut apa? Allah Ta'ala Maha Esa tidak memiliki anak. Begitu kan? Jadi dia ada keserasian. Hadirin semua, begitulah kalau tuan-tuan tengok peristiwa Isra' dan Mi'raj. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang peristiwa dan kisah di peringkat awalnya itu tentang keesaan Allah. Sebahagian daripada orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu naik ke langit dan itu kemuliaan. Betul? Nabi Isa dekat langit dan itu mulia kerana Nabi kami Isa nanti turun akhir zaman bersama dengan kami untuk sekian dan sekian memerangi orang sekian. Itu keyakinan i'tiqad di sisi Kristian ataupun Nasrani. Tuan-tuan, peristiwa Mi'raj lebih dahsyat daripada itu. Nabi Isa dibawa naik, tuan-tuan, okey, dibawa naik, dikatakan dimatikan dan dibawa naik ataupun hidup di sana, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga, hidup, sedar, dibawa naik. Faham tak? Jadi itu lebih miracle kita panggil, lebih dahsyat hal keadaannya. Lepas tu turun balik semula dalam tempoh satu masa yang sama. Maka di sini menunjukkan bahawa perjalanan ini adalah perjalanan istimewa bagi seorang Nabi yang termulia dan terafdal. Kemudian Nabi naik sampai ke langit yang pertama. Lalu di langit yang pertama, baginda Nabi SAW sampai kat pintu langit. Tuan-tuan nak ceritanya, pintu langit ni dia punya pengawasnya ketat. Pengawasannya ketat. Sampai kepada pintu langit yang pertama, dicatatkan di dalam kitab Al-Anwar Al-Bahiyah mengatakan bahawa malaikat penjaga pintu langit jaga dekat pintu. Jibril alaihissalam pun mengatakan, fastaftaha Jibrilu. Jibril minta pintu dibuka, macam buka pintu. Malaikat yang jaga, tuan-tuan, dia kata, man, siapa? Jibril. Waman ma'aka, siapa dengan kamu? Muhammad. Adakah dia diutuskan? Iya. Baru buka. Tuan-tuan, Jibril ni siapa? Ketua para malaikat. Dia punya ketat security langit itu. Kenapa, tuan-tuan? Kerana syaitan berusaha untuk mencuri berita langit. Allah sebut dalam surah As-Saffat, muka surat yang pertama. Tuan-tuan balik, buka. Walaupun saya tahu balik tak buka. Hadirin semua, fastaftaha Jibrilu, diminta buka oleh Jibril. Buka, naik langit yang pertama. Sampai kepada langit yang pertama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dan dipertemukan dengan Nabi Allah. Siapa, tuan-tuan? Dipertemukan dengan Nabi Adam alaihi salam. Baginda dipertemukan dengan Nabi Adam alaihi salam. Di dalam pertemuan itu lalu diberikan ucapan yang mulia kepada Nabi Adam alaihissalam dengan ucapan-ucapan yang baik. Lalu Nabi Adam pun membalas ucapan tersebut dengan suatu ucapan yang baik juga. Katanya, marhaban bin Nabi salih, marhaban bibni salih wan Nabi salih. Katanya, selamat datang kepada anakku yang saleh. Keturunan Nabi Adam kan?
dan Nabi yang soleh. Diberikan doa dan doa dan doa. Begitulah tuan-tuan. Dibawa lagi naik pada langit yang kedua. Tuan-tuan, bila saya sebut satu naik dua ni, jangan nampak macam lift. Sekejap je. Jarak di antara langit pertama dan langit yang kedua, jaraknya adalah amat jauh. Cukuplah tuan-tuan baca dalam surah Sejadah. Tak ada surah Sejadah kat sini. Dalam surah Sejadah, dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut, surah Al-Ma'arij kalau tidak, ta'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Naiknya malaikat itu dengan kiraan kadar satu hari 50 alfasanah, 50,000 tahun. Nabi dalam satu malam. Tuan-tuan kalau faham, kalau fikir secara fizik dan sains, tuan-tuan akan kata kisah ini kisah yang tak masuk akal. Kerana kita memandang di atas kudrat kita, maka ianya tak masuk akal kita. Tetapi kalau tuan-tuan memandang kepada kudrah Allah, ianya bukan suatu perkara yang pelik. Haji, saya selalu buat perbandingan. Nak senang faham, buat perbandingan. Haji Afifi adalah penternak ayam yang berjaya. Satu masa datang order daripada Kuala Lumpur. Dia kata, Assalamualaikum Haji, saya nak order ayam daging sebanyak 100 ekor. Dia pun seronok lah tuan-tuan, dapat order macam tu. Dia pun siapkan atas dia punya lori ayam-ayam. Masa susun-susun tuan-tuan, kira-kira ayam cuma ada 97 ekor je. 3 ekor lagi tak ada. Nak buat macam mana tuan-tuan? Order 100, ada 97 ayam daging. Dia pun jadi penasaran, tak tahu nak pergi mana ni. Contoh je ya. Dia pergi jumpa Haji Mahfuz. Dia kata, Haji Mahfuz, ada ayam tak 3 ekor nak bagi cukup 100? Aku beli dengan kau. Dia kata ayam daging tak ada, ayam kampung ada lah. Dia kata ayam kampung lah tuan-tuan. Ambil juga 3 ekor, masukkan dalam bekas, pergi hantar ke KL. Sampai, ini saya nak bagi tuan-tuan faham konsep perbezaan cara pandang ini. Sampai ke Kuala Lumpur, jumpa customer, turunkan barang, turun, sampai tong yang terakhir. Dia kata semua putih, awak coklat yang ni. Dia kata ayam daging ada 97, ayam kampung 3 ekor. Pasal tak cukup, kira-kira tak cukup. Dia kata saya tak nak, saya nak ayam daging je. Ayam kampung bawa balik semula. Faham kan? Haji Afiq bawa balik semula, pergi rumah Haji Mahfuz. Ji, saya pulang baliklah ayamnya. Haji Mahfuz pun ambil, bawa masuk dalam reban. Tuan-tuan tahu apa berlaku dalam reban? Dalam reban, ni andaian tuan-tuan. Dalam reban, bila masuk ke dalam reban, 3 ekor ayam ni dicerita dekat kawan-kawan dia. Dia kata, kamu tahu tak, hari ni aku pergi Kuala Lumpur balik hari. Tuan-tuan rasa ayam lain percaya tak? Pergi Kuala Lumpur balik hari 2 jam je. Ayam macam apa tuan? Ayam orang lain tak ada macam tu, ayam dia je. Dia kata kat kawan dia, kami 3 orang ni pergi Kuala Lumpur balik hari 2 jam sampai. Semua ayam kata, hang ni gila, kita ni ayam. Pergi Kuala Lumpur kalau jalan atas highway 3 minggu baru sampai. Macam mana 2 jam boleh sampai? Kenapa tuan-tuan? Kerana semua ayam memandang kekuatannya sebagai ayam. Faham tak? Memandang kekuatannya sebagai ayam. Jadi mustahil pergi Kuala Lumpur 2 jam. Tapi sebenarnya betul pun berlaku. Kerana yang bawanya adalah orang, kereta. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pandang perjalanan Nabi sebagai manusia, Palestin ke Masjidil Haram tak masuk akal dah. Sebab perjalanan manusia daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa mengambil masa berbulan-bulan menaiki kenderaan biasa. Tetapi kerana yang memperjalankannya itu bukan manusia, yang memperjalankannya adalah Khalik Allah Azza wa Jalla, pencipta alam seluruhnya. Jadi itu bukan susah bagi Allah. Boleh kan? Adapun masa adalah makhluk Allah. Masa makhluk Allah, wal as, kan? Allah bersumber dengan masa. Maka tuan-tuan, dimensi masa, keterikatan masa, semuanya itu adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, cerita balik. Nabi naik langit yang pertama, sampai naik langit yang kedua, baginda Nabi SAW dipertemukan dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya AS. Bertemu dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya AS. Mana saya boleh nota, tak jumpa. Nabi Isa dan juga Nabi Yahya AS. Naik. Lalu diucapkan salam, Assalamualaikum, selamat datang
Nabi yang soleh, Nabi yang baik. Doalah, sama-sama doa. Ucapan Nabi jumpa Nabi Adam, tengok Nabi Yahya. Saya lajukan lagi tuan-tuan. Terus naik sampai langit yang ketiga. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dilihat wajahnya tampan dan segak sekali. Ulama bincangkan, ketika naik dekat langit tu, Nabi-Nabi ni jasadnya ke rohnya? Jasadnya ke rohnya? Maka Allahu alam, ramai kaul ataupun banyak pandangan daripada riwayat-riwayat yang pelbagai mengatakan bahawa itu adalah roh yang dihadirkan, dan roh itu adalah hakikat Nabi itu. Hakikatnya, tuan-tuan, berada di situ. Lalu dibawa pergi ke langit yang keempat. Bertemulah di sana dengan Nabi Idris alaihi salam. Begitulah ucapannya, Assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu, selamat datang wahai Nabi yang baik, sekian dan sekian. Tuan-tuan, diberikan ucapan kepadanya. Kemudian naik terus sampai kepada langit yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Langit yang kelima. Ingat tak tuan-tuan ni? Besok Selasa saya tanya tuan-tuan. Langit pertama siapa? Langit kedua siapa? Langit ketiga? Udah tak ingat dah. Nabi Yusuf. Langit yang keempat, Nabi Idris alaihissalam. Tuan-tuan, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Begitulah ucapannya, didoakan, saling mendoakan dengan doa yang baik. Selamat datang wahai Nabi yang baik, selamat datang kepada Nabi yang baik. Begitulah tuan-tuan ucapan. Nabi pun nampak, dan di situ ada juga beberapa kisah daripada Nabi diperlihatkan hal keadaan-keadaan, keunikan dan kehebatan alam langit yang Allah ciptakan. Tuan-tuan, alam ni yang tuan-tuan takkan boleh bayang macam mana hebatnya, cantiknya, warnanya, indahnya, daripada zabarjad, yakut, apa dan sebagainya, sangat indah. Berlian-berlian, macam-macam nak kata, tuan-tuan tak boleh nak kata lah. Sangat cantik. Sebab itu perjalanan ini perjalanan Nabi dibawa berjalan untuk merasai dan melihat keagungan Allah, keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naiklah terus Nabi sampai kepada langit yang seterusnya, iaitu langit yang ke 6, 5, iaitu bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Ucapan yang sama diberi